قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Imam Malik meriwayatkan daripada Ibnu Shihab daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda lalu terjatuh mengenai bahagian kanan tubuhnya, menyebabkan baginda solat daripada solat 5 waktu dalam keadaan duduk, dan kami mengikuti baginda di belakang dengan solat duduk juga. Apabila selesai solat, baginda bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu agar menjadi ikutan bagi makmun. Maka apabila imam solat dalam keadaan berdiri, maka solatlah kamu dalam keadaan berdiri juga. Dan apabila imam rukuk, maka rukuklah kamu. Dan apabila imam bangun daripada rukuk, maka bangunlah kamu i'tidal. Dan apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucaplah Rabbana walakal hamd. Dan apabila imam solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kamu dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni berkaitan dengan ikut imam. Jadi apa saja imam lakukan di hadapan makmum, makmum perlu ikut keseluruhan daripada mula sembahyang tu sampailah sudah. Jadi bahagian pertama berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh luka, di situ pun ada kisah-kisah tu, kalau sebut takut panjang. Jadi kita fokus kepada bahagian utama, iaitu bahagian akhir hadis, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un tu. Berdasarkan hadis ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan apabila imam tu sembahyang dalam keadaan duduk, kamu makmum juga ikut dalam keadaan duduk. Jadi ada satu hadis lagi, hadis akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah terlalu uzur dan jadi imam ketika itu dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan berdiri. Jadi dua hadis ni zahirnya bercanggah. Jadi apabila hadis dua bercanggah di sisi muhaddisin, kerja muhaddisin ni, mereka akan selesaikan percanggahan hadis itu dengan 3-4 cara. Pertama sekali, mereka akan selesaikan dengan cara al-jam'u bainar riwayat. Kumpul dua hadis bercanggah tu, selaraskan dua maksud daripada hadis tu dengan cara takwil ataupun taksis. Tujuannya, seboleh-bolehnya amal dengan dua-dua hadis tu. Tak mau tinggal mana-mana hadis tidak dapat beramal. Itulah cara pertama muhaddisin usaha. Kalaulah tidak dapat selaraskan dua hadis itu dengan cara-cara tersebut, imam-imam akan kaji sejarah hadis itu. Masa mana Rasulullah SAW bersabda hadis itu, hadis ni, dan hadis yang Rasulullah SAW bersabda dulu akan dikira hadis mansukh, batal hukum daripada hadis itu, tidak amal lagi. Dan hadis yang bersabda kemudian akan kira nasikh dan hukum tetap daripada hadis itu. Kalaulah tidak dapat kaji sejarah, tak jumpa mana yang dulu, mana yang kemudian, ketika itu muhaddisin akan pergi kepada tarjih. Akan cari macam mana nak bagi keutamaan di antara dua hadis bercanggah itu. Ketika itu muhaddisin akan guna kaedah-kaedah tarjih. Saya tak sebut dah, tadi dah sebut kan.
kaedah, 100, hampir 100 kaedah itulah. Jadi imam-imam ketika tu akan guna kaedah-kaedah tu, mereka akan selesaikan. Jadi kita jangan selesailah sekarang dengan tarjih tu. Walaupun dah belajar kaedah tu, hanya kita akan tahu imam ni guna kaedah mana, lebih kurang setakat tu ya ilmu kita akan sampai. Kita tidak akan sampai peringkat ashabut tarjih. Dan orang sekarang ni baru belajar hadis, baru boleh sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu, 3-4 istilah tu dah jadi ashabut tarjih. Ni hadis ni lebih kuat, hadis ni tak kuat, kita amal sahih, kita tinggal dhaif. Ini lebih kuat, ini bercanggah dengan imam. Imam salah, hadis ni sahih daripada Rasulullah. Rasulullah maksum, imam ni manusia biasa supaya kita salah, imam silap 2 kali 5 sama ya. Jadi tak payah ikut imam. Imam punya darjat terlalu rendah, sama dengan kita. Jadi supaya imam ni sama bodoh dengan kita. Kita bodoh tak apalah kan. Imam bukan bodoh. Ilmu imam mazhab, kalau banding dengan ilmu kita habuk kaki dia pun tak ada. Jauh beza. Jadi imam-imam lah yang dah sampai peringkat ashabut tarjih tu. Nak sampai peringkat ashabut tarjih ni, saya dah bagi tahu tadi, golongan di kalangan muhaddisin, kemudian pergi kepada golongan mujtahidin, ashabut tarjih duduk situ. Ini baru belajar hadis sikit, kutubus sittah, muwatta, apa banyak lagi, tak pernah telaki musyafahah dengan guru, memahami hadis, ilmu mustalah hadis, ada banyak bidang pun bau takrirat saniyah bau. Tak lebih pada tu. Tapi dah belagak macam lebih pandai pada imam 4 mazhab. Itu kita hati-hatilah. Baik. Jadi imam-imam, cara yang ketiga akan selesaikan dengan tarjih. Guna kaedah-kaedah tu. Kadang kita tak pernah dengar kaedah-kaedah tu, imam-imam tu guna. Jadi sebab itulah kita ikut saja. Keputusan imam dah buat tu senang bagi kita. Kalaulah imam-imam hadis tidak dapat selesai dengan 3 cara tu, yang keempatnya tawakuf. 2 hadis sahih bercanggah tu biarkan dulu. Sehingga jumpa dalil boleh selesai. Selagi tak boleh selesai, tak amal lagi. Itu muhaddisin lebih tahu. Dan ada satu lagi cara, imam-imam hadis selesai ketika mana 2 hadis tu bercanggah. Mereka akan tengok hadis mana amalan Rasulullah SAW tu hampir dengan wafat. Jadi akhirul amrain dalam kitab-kitab sebut akan ambil akhir amalan perbuatan daripada 2 amalan yang berbeza daripada Rasulullah. Baik, kita tengok sekarang hadis ni. Hadis ni Rasulullah SAW jatuh, sakit dan sebagainya. Ini kejadian awal. Yang Rasulullah SAW sembahyang, duduk, sahabat-sahabat berdiri, itu akhir hayat Rasulullah SAW. Jadi kira-kira akhirul amrain ni hadis tu. Jadi muhaddisin kata hadis tu nasih, dan hadis ni kira mansuh di sisi setengah muhaddisin. Dan hukum bagi kita sekarang ni, imam tu duduk sembahyang pun kita kena diri juga sembahyang. Kalau kita tidak ada apa-apa keuzuran, kita saja nak duduk, nak ikut imam. Kita pun dah belajar hadis. Kita pun pandai sebut hadis. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un derah. Kita pun sebut hadis tu. Ikut hadis lah. Jangan begitu. Hadis ni ada banyak. Kita tak jumpa lagi imam, jumpa dah. Mereka ni dah buat keputusan dah. Jadi kita ikut saja keputusan daripada imam tu, insyaAllah. Selamat. Baik. Al-jam'u baina as-salataini fil hadari was safar. Bab menghimpunkan 2 solat ketika hadir dan safar. Qala Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajila bihi as-sayru yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' bahawasanya Abdullah bin Umar berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir apabila ingin menyegerakan perjalanan, baginda akan menghimpunkan antara solat maghrib dan solat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ba'd. Kalau tengok pada matan hadis itu biasalah. Nabi menjamakkan
solat maghrib dengan solat isyak ketika bersafar. Saya tak nambahlah bab jamak sebab itu 1 jam pun mungkin tak habis. Cuma nak tengok pada tajuk tu. Jadi sebenarnya tajuk dalam setiap tajuk yang diberikan tu bukan satu hadis ni saja, ada banyak hadis. Cuma pada tajuk tu dia katakan menghimpunkan solat ketika hadir. Maksudnya lawan bagi safar lah. Ni isu yang agak kontroversi sikit lah. Saya dengar kan. Boleh kata ulama sepakat, walaupun ada beberapa ulama mutaqaddimin, ulama salaf seperti Imam Ibn Sirin, Imam Rabi'ah masih mengamalkan menjamakkan solat pada waktu hadir, maksudnya yang bukan safar lah. Cuma jumhur, majoriti ulama mengatakan hadis itu tidak diamalkan. Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, dalam Kitabul Ilal dia disebut kesemua hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Jami' Tirmizi itu semuanya diamalkan oleh para fuqaha kecuali 2 hadis. Dan salah satunya itulah hadis yang menjamakkan solat ketika hadir. Dalam riwayat Sahih Muslim disebut jelas Nabi menjamakkan solat bila safarin wala matarin wala khaufin, tanpa safar, tanpa takut, tanpa hujan. Jadi seolah-olah boleh lah kan, ini hadis Sahih Muslim lah tu. Jadi ada kedengaran lah di belah utara sana, minta maaf saya yang menggunakan hadis itu untuk mengatakan boleh hadis sahih daripada Sahih Muslim lagi. Jadi kalau betul-betul lah kalau kita nak ikut hadis pun, kita kena tengoklah apa komen para ulama pada hadis tersebut. Imam Tirmizi sendiri mengatakan semua ulama meninggalkan ujmatil ummah ala tarkil amal bihi, sepakat meninggalkan beramal dengan hadis menjamakkan salat ketika hadir, maksudnya tidak safar. Walaupun Imam Nawawi dan Syarah Muslim dia beritahu ada 2-3 ulama lah seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Ibn Sirin, Imam Rabi'ah diamalkan, tapi amalkan tu bukan hari-hari. Mungkin betul-betul terdesak baru diamalkan lah. Dan sebahagian ulama yang sekarang ni membenarkan jamak kalau berlaku contohnya macam pembedahan, ada ambil masa yang panjang kan, mungkin dia tak dapat tunaikan solat ketika itu, maka boleh digunakan hadis itulah untuk menjamak. Bahkan Imam Malik, mazhab Maliki membenarkan jamak solat untuk orang yang sakit. Cuma kalau kita mazhab Syafi'i ini kita ada jalan yang lebih lebih hati-hati mungkin, sebab kalau dia punya jamak itu kita hanya ada peluang untuk buat jamak takhir, itu lebih afdal lah. Tapi kalau yang takdim ni agak masalah sikit. Apa kalau takdim ni kan maknanya solat contohnya Zuhur dengan Asar, jadi Asar tak masuk lagi, jadi kita dah sembahyang awal kan. Jadi setengah ulama pendapat tak apa, kita boleh buat qada yang tidak berdosa lah. Kita selesai pembedahan misalnya atau apa urusan yang betul-betul menyebabkan kita tak boleh nak solat pada waktunya, di-forwardkan pada waktu yang seterusnya lah. Sebab waktu dah masuk, kalau ditarik ke belakang waktu solat tu belum masuk, walaupun sebenarnya boleh jugalah, sebenarnya yang lebih afdal lah. Cuma dia kata kalau buat ke depan takut tak sempat, benar-benar mati, rugilah kan, tak dapat solat. Kalau di awal kan dapatlah pahala. Tapi kalau tanpa apa-apa keuzuran dan sebagainya, jumhur ulama bahkan mazhab Syafi'i tak boleh jamak. Wallahu a'lam. Terus Salatun nafilati fi safari bin nahari wal laili wa salatu 'ala ad-dabbah. Bab solat sunat ketika musafir siang dan malam serta solat atas tunggangan. Qala Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safar haitsu tawajjahat bihi. Qala Abdullah bin Dinar
وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar daripada Abdullah bin Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sunat atas tunggangannya ketika musafir ke mana sahaja tunggangan itu menghadap. Berkata Abdullah bin Dinar adalah Abdullah bin Umar juga melakukan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang perlu kita lihat ketika membaca hadis-hadis khususnya yang dikarang oleh para mutaqaddimin yang terdahulu, kalau hadis tersebut ada babnya, maka perlu dibaca sekali dengan babnya. Jadi kalau kita baca dengan bab hadis, maka secara tidak langsung kita akan faham, walaupun nanti kita akan bincang tentang bab tersebut. Contohnya, kitab ini bila disebut dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safar haitsu tawajjahat bihi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, ini Maulana dah letak dalam kurungan sunat. Kenapa diterjemahkan dengan sunat? Ini orang panggil fan ataupun seni dalam terjemahan. Karena yang dipaham dalam solat di sini adalah solat sunat berdasarkan kepada bab. Karena bab dah sebut awal lagi, salatun nafilah fis safar bin hari wal lail was salatu ala dabbah. As-salatu alif lam di situ adalah alif lam lil ahd, kembali kepada salatun nafilah. Faham? Alif lam di sini dengan makna ahd, ahadu zikri maksudnya. Telah disebut sebelumnya salatun nafilah. Jadi diterjemahkan dengan sedemikian. Baik, kalau ada orang yang mengatakan, kata tak, saya letakkan waw tadi adalah dengan makna bukan ataf kepada sebelumnya. Salatu ala dabbah dengan makna ayyu salah, alif lam lil istighraq, dengan makna kullu salah, iaitu setiap solat didirikan, hatta solat fardu. Maka di sini yang berlaku perbincangan dalam mazhab oleh para ulama, cuma disebutkan bahawa ijma' para ulama tidak boleh menunaikan solat fardu di atas kenderaan dengan tidak cukup syarat. Maksudnya tidak dengan keadaan cukup syarat, tidak sempurna rukun yang didirikan. Nah, yang itu maksudnya. Dan kemudian diletakkan dalam ini bila mana Maulana dah terjemahkan dengan solat sunat, ini telah terus difahami. Itu penting untuk kita melihat kepada tabwibul abwab, bab bagi hadis yang telah diletakkan. Yang itu satu. Kemudian dalam hadis ini juga dibincang panjang oleh para ulama tentang masalah fikih. Masalah fiqh berkaitan dengan solat di atas kenderaan. Adakah boleh untuk seorang tadi solat di atas kenderaan? Semisal kalau di sini Nabi SAW naik rahilah. Rahilah di sini dengan makna naqah. Dan adakah dengan maksud mesti naqah tadi unta betina? Tak kata ulama, rahilah di sini dengan tak tadi tak lil mubalaghah. Jadi termasuk apa saja jenis tunggangan, kemungkinan untanya jantan boleh jadi, atau jamal, ataupun naqah dengan unta betina. Yang kedua, yang seterusnya, dipaham daripada hadis ni tentang solat sunat boleh untuk kita dirikan menghadap ke arah mana sekalipun, seolah-olah begitu. Tak perlu dilihat dengan apa yang telah dibahaskan oleh ulama mazhab kita. Jadi ini bukan tempat perbahasannya karena majlis kita majlis sama'. Saya cuma sebutkan apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana para ulama melihat hadis yang kita nampak depan mata kita ringkas, tetapi sebenarnya perbahasannya panjang. Termasuk solat di atas kapal terbang, solat di atas dalam kereta, solat dalam bas, solat dalam kereta api dan seumpamanya. Adakah memenuhi syarat ataupun seumpamanya? Para ulama membahaskan perkara tersebut dengan panjang lebar. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala ada mengarang satu risalah tentang hukum solat di atas kapal terbang. Dan lil asaf, yang menyedihkan, kata Syekh Ahmad cerita kepada saya, risalah tersebut beliau masa nak tulis risalah tu di Iftah, kata beliau dia carilah, tengok kok ada risalah daripada seluruh dunia yang tulis berkenaan dengan perkara tersebut sebagai rujukan. Dan kita jumpa ada satu tesis daripada UKM mengenai solat atas kapal terbang. Jadi Syekh pun
downloadlah tesis tersebut. Rupanya Hak Syekh tulis. Sebiji tanpa dibuang sikit pun, masa tu Syekh dah tulis dah. Dah tulis siap dah sebenarnya, cuma nak cari lagi kok boleh tambah untuk iftar. Rupanya sebiji Hak Syekh tulis dan nota kaki pun tak buang, semua tak buang. Hak Syekh sebenarnya. Tapi jadi yang penulis tesis juga. Copy paste. Nah, ni orang Mesir panggil haram alaik. Dibuat macam tu jadi. Allahu a'lam, tak tahu siapa dia punya penulis tesis tu. Allahu a'lam. Di dalam bahasa Arab. Jadi perbahasannya panjang, cuma kita sebutkan sini perbahasan dalam bab ini saja pecah kepada perbahasan-perbahasan yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang seterusnya, qala Abdullah bin Dinar wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dzalik. Baik, kenapa disebutkan hadis ataupun mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan sedemikian oleh riwayat Sayyidina Abdullah bin Dinar? Kata para ulama, aqaba al-mawqufa bil marfu' bayanan listimraril amal. Jadi beliau ta'qibkan dengan meletakkan setelah hadis yang marfu', sebelumnya marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu'. Apa dia marfu'? Yani ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma udhifa lin nabi marfu'. Nama yang diidafatkan atau yang disandar kepada Nabi nama marfu'. Nah, dan kemudian ditakibkan dengan hadis yang mauquf. Untuk apa? Untuk istimraril amal, menunjukkan kata perbuatan tadi berterusan. Sahabat pun meneruskan perbuatan tadi, yaitu dengan apa? Solat sunat. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Babu jami' subhati duha. Bab solat sunat duha. Qala Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لأصلي لكم. قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسودت من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. Imam Malik meriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha daripada Anas bin Malik bahawa neneknya Mulaikah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Maka makanlah Rasulullah daripadanya seraya bersabda, "Bangunlah, aku akan mengimami kalian." Berkata Anas, maka aku pun bangun ke arah tikar milik kami yang telah usang oleh kerana sering digunakan. Lalu aku percikkan dengan air. Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tikar tersebut. Aku bersama seorang anak yatim berbaris membuat saf di belakangnya, sementara wanita yang tua di belakang kami. Maka solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami 2 rakaat kemudian pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ni, pertama sekali kita akan dapat maklumat berkenaan dengan sembahyang duha dan juga beberapa perkara yang perlu kita ambil contoh dalam hadis ni. Pertama, jaddah nenek Anas bin Malik, dia jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan hidangan di rumah dia. Rasulullah SAW terima. Nabi SAW tidak kira orang. Apabila jemput dia, dia terima dan dia pergi. Tapi cara Rasulullah SAW pergi makan tempat jemput ni, dalam hadis ni, agak berbeza dengan keadaan-keadaan di tempat lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah makan tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tuan rumah yang ada beberapa orang di situ ajak sembahyang
ketika itu waktu duha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang bersama dengan mereka, dan juga dalam hadis ni ketika nak semayang ni cara beratur saf juga disebut. Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadapan, kemudian kaum lelaki Anas bin Malik dan juga adik dia, dan kemudian daripada itu kaum wanita wal ajuz yang tua, iaitu Mulaikah. Jadi utamanya dalam hadis ni menceritakan berkenaan dengan semayang duha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebut dalam hadis-hadis lain pun, seperti mana hadis Fatah Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang duha 8 rakaat di rumah Ummu Hani, saudara Sayyidina Ali. Dan juga dalam riwayat Aisyah pula ada disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semayang duha hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qafala min safarihi, pulang daripada safar dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan dia tidak akan pulang masuk ke rumah daripada mana-mana safar, waktu malam tidak akan masuk. Kalau dah hampir waktu tu, waktu subuh, dia akan singgah urus di mana-mana tempat, berhenti rehat, tidur sekejap sebelum subuh tu. Kemudian sudah sembahyang subuh, pelan-pelan bergerak dan masuk di Madinah. Dan pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Masjid Nabawi, tidak masuk rumah cepat-cepat, tidak, pergi masjid dulu, sembahyang duha. Dan juga ada sahabat-sahabat menyambut Rasulullah SAW, dan ada apa-apa perbincangan dengan Rasulullah SAW, perkara-perkara penting Rasulullah SAW selesaikan dulu. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Jadi ada hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha. Ada juga hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang duha selalu ketika pulang daripada safar tu sembahyang. Jadi seperti biasalah, macam biasa di sisi hadis, dalam hadis-hadis ni ada percanggahan riwayat-riwayat. Walaupun Aisyah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu sembahyang duha ketika dia pulang daripada safar, barulah sembahyang duha. Tapi bila kita tengok amalan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia sembahyang duha hari-hari. Jadi maknanya kita perlu ambil kira semua percanggahan hadis, dan yang senang sekali seperti mana saya selalu sebut, kita ikut keputusan daripada alim ulama. Jadi kita tak perlu ambil hadis mana kata tidak ada sembahyang duha lah, kita nak larang orang sembahyang tu nak kata bid'ah lah. Jangan kita latih mulut kita ni bid'ah sama. Jadi tak sedap. Jadi kalau kita tak faham, diam dulu, serah kepada ilmu alim ulama, utama sekali ilmu kepada imam-imam mujtahidin, khusus akhasul khusus kepada ijtihad Imam Syafi'i, sebab kita duduk sini ikut ijtihad Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. وضع اليدين إحداهما على أخرى في الصلاة. Bab meletakkan tangan atas salah satunya dalam salat. قال مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. Imam Malik meriwayatkan daripada Abi Hazim bin Dinar daripada Sahal bin Sa'di bahawasanya berkata, adalah manusia diperintahkan bahawa meletakkan tangan kanan seseorang atas lengannya yang kiri dalam solat. Berkata Abu Hazim, aku tidak mengetahui melainkan bahawa sesungguhnya dia mengisyaratkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis mudah sajalah, boleh dipahami secara zahir ya. Menurut mazhab Syafi'i ini ada perbuatan yang disunatkanlah dalam solat. So ketika kita solat, ketika qiyam, kita letakkan tangan kanan atas tangan kiri lah. Detailnya dalam kitab fiqh dia
genggam kegelangan, lepas 1 jari, lepas 2 jari, lepas 3 jari, macam-macam ada. Yang Imam Ghazali dalam Ihya disebut lepas 2 jari lah. Genggam, lepas 2 jari. Kemudian mazhab Syafi'i kita letak di antara dada dan pusat. Ada mazhab Hanafi bawah pusat. Mazhab saudara kita atas, dan ada riwayat juga, tak apa. Tapi kita, walaupun Imam Nawawi dalam syarah Muslim, hadis itu jelas sebut wa yad'u ilahi ala sadrihi, tapi Imam Nawawi syarah tahta sadrihi. Panjanglah pembahasan ini. Sebab apa? Yang letak sini, betul, saudara kita. Dari hadis mana? Ala sadrihi, ada hadis. Sini. Sekarang letak. Tak tahu lah. Salli rabbika wanhar. Salli rabbika. Dari Sebab Imam Malik, dia tengok seluruh amalan orang Madinah tak ada pun solat macam ni. Jadi dia amalkan yang ni, dan ada riwayat kata lepaskan tangan. Cuma dalam solat, apabila perkara itu disunatkan, kalau kita meninggalkannya tanpa uzur, dihukum makruh lah. So kita amalkan selagi mampu segala perkara yang disunatkan. Fadhal. Sekejap. Ya. Minta masa sikit. Ya. Nak tambah sikit Ustaz. Yang letak sini tu. Kita geram juga nak cerita. Jadi selalu kita lihat seperti mana Syekh sebut tadi, fasalli rabbika wanhar. Nahar ni sembelih kan? Ya. Dia tengah dia semayang, dia mikir nak sembelih, tekak dia. Baik. Jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, dia bagi tahu, dia pun agak pelik juga orang letak tangan di sini. Jadi amalan ni dah beratus tahun dah ada. Jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi yang begitu mahir hadis ni, umur dia 20 tahun dah jadi Syekhul Hadis dah. Kita 20 tahun Syekh apa? Syekhul Hadas boleh lah. Syekhul Hadis dah layak. Kalau saya panggil Syekhul Hadas lagi suka. Dan Maulana pun tak layak lagi. Saja orang panggil. Maulana ni di benua Hind, orang dah istiqamah dengan mengajar berat berpuluh-puluh tahun, dah pandai, dah boleh syarah, tafsir, hadis, apa, dah banyak ilmu. Baru pandai, baru orang panggil Maulana. Kita ni nak syarah, nak tulis tu jangan mimpilah. Orang dah tulis, nak baca pun semua tak faham. Duduk situ ilmu kita ni. Baik, jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi daripada umur dia 20 tahun sampailah hampir 80 tahun. Bilanglah lepas ni berapa tahun dia mengajar hadis, khususnya mengajar semua ilmu. Dan karang kitab 105 buah kitab. 105 judul. Satu-satu kitab berjilid-jilid, belas-belas jilid, puluh-puluh jilid. Dalam tu yang masyhur sekali kitab Aujazul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik. Dalam bahasa Arab 16 jilid. Jadi ulama Hijaz bila jumpa kitab Aujazul Masalik ni, ulama Hijaz bermazhab Maliki, mereka kata, kalaulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi tidak sebut dalam mukaddimah dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kami ulama Hijaz bermazhab Maliki akan anggap dia ni seorang ulama di kalangan ulama Hijaz bermazhab Maliki. Tidak kata dia ni Hanafi, dia kondam dengan apa, kritik dengan Maliki, salah Imam Malik sini situ, tak macam tu. Itulah baru ulama menjaga amanah ilmiah. Baik. Jadi dia kata dalam keadaan dia begitu pandai hadis, dia cari ni letak tangan di sini ni riwayat mana. Dia kata tak jumpa cari, tak ada riwayat. Akhirnya dia jumpa. Ada satu qaul dhaif daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Qaul dhaif Imam. Selalu kata ikut Quran, sunnah. Jangan ikut mana-mana imam. Tapi ada juga mereka ni ikut qaul imam bukan sahih, dhaif. Qaul dhaif Imam Ahmad tu. Dia amal pula. Jadi maknanya kita tak boleh yakinlah pokok ni. Sekali kata nak amal Quran sunnah tambah imam,
Sekali ikut imam, bukan imam punya pendapat sahih, dhaif pun amal. Jadi kacau sangat. Amalan tidak tetap cara mereka ni. Begitulah. Maknanya amalan tu ada, tapi bukan dalam hadis. Kalau dhaif daripada Imam Ahmad bin Hanbal, itu kajian daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Baik. Bab al-iltifat wa at-tasfiq 'inda al-hajati fi as-salah. Bab menoleh dan menepuk tangan ketika mempunyai hajat dalam solat. Qala Malik an Abi Hazim Salamah bin Dinar an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila bani Amr bin Auf liyusliha bainahum wa hanat as-salah faja'a al-muadhdhin ila Abi Bakr as-Siddiq faqala atusalli bin nas fa uqim qala na'am فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس في التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصبيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصبيح للنساء. Imam Malik meriwayatkan daripada Abi Hazim Salamah bin Dinar daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'di bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu datanglah waktu solat, kemudian datang seorang muazzin kepada Sayyidina Abu Bakar seraya bertanya, apakah engkau sudi mengimami para sahabat? Aku akan iqamat. Berkata Abu Bakar, ya. Maka solatlah Abu Bakar. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan para sahabat sedang menunaikan solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut masuk saf solat. Maka para sahabat pun menepuk tangan memberi isyarat, tetapi Abu Bakar tetap tidak menoleh. Hingga bertambah ramai menepuk, maka menoleh Abu Bakar ke belakang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar tetap di tempatnya, iaitu teruskan solat. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya sambil memuji Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian dia berundur sehingga sempurna masuk ke dalam solat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju meneruskan solat. Tak kala selesai solat, baginda bertanya, apakah yang menghalangimu untuk tetap pada posisimu ketika aku menyuruh? Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya tidak layak untuk Abi Quhafah, yakni Abu Bakar, solat di hadapan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua, mengapakah ramai di antara kalian menepuk tangan ketika solat tadi? Maka barang siapa yang ingin menegur sesuatu, hendaklah dia bertasbih. Dan apabila diingatkan dengan tasbih, maka hendaklah dia mengambil peduli, kerana menepuk itu adalah untuk wanita sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hadis ini perlu kita lihat pada babnya. Yang pertama, iltifat wa tasfiq indal hajati fi salah. Tadi saya ingin sebutkan lagi pada bab yang tadi yang saya baca, salatun nafilah fi safari bin nahari wal lail was salatu ala dabbah. Alif lam di situ juga boleh jadi alif lam lil jins. Alif lam lil jins, ini jinsus salah. Patah balik. Iltifat wa tasfiq inda al hajati fi salah. At-tasfiq di sini dengan makna yang sama kata al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu dalam Tanwirul Hawalik dengan makna tasfih. Kalau dibaca dengan hak, kata sebahagian ulama sama maknanya. Sebagian ulama mengatakan tasfiq dengan tasfih berbeza makna. Tasfiq, kata Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, mengatakan bahawa kalau dibaca dengan hak, yakni tasfih dengan makna darbu zahiri ihdal yadain
'ala al-ukhra. Ni. Darbu zahiri al-yadain. Maksudnya ini panggil tasfih. Macam ni. Zahir 'ala al-ukhra. Ini dipanggil tasfih. Manakala kalau bil qaf, kalau kata Ibnu Hazm bit tasfiq, tasfiq dengan makna darbu batiniha 'ala batinil ukhra. Ni. Jadi, tepuk ni dipanggil tasfiq. Kata Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sahibul Muhalla. Tapi yang disebut oleh kebanyakan ulama, tasfih dengan tasfiq maknanya sama. Kemudian yang seterusnya berkenaan dengan perjalanan ataupun sanad hadis ini. Imam Malik meriwayatkan daripada Abi Hazim Salamah bin Dinar an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi. Perawi yang sanad yang paling tinggi dalam Muwatta al-Imam Malik yang melalui sahabat Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ada dua orang. Iaitu yang pertama Sayyidina Abi Hazim Salamah ibn Dinar, dan yang kedua riwayat daripada Sayyidina Ibnu Syihab az-Zuhri. Jadi dua riwayat ni yang bersambung dengan Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi yang sanad paling tinggi melalui Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Seterusnya dalam hadis ini menceritakan tentang peristiwa Nabi SAW pergi ke Bani Amr ibn Auf dekat Quba, di mana tempat mereka ni di Quba. Di Quba untuk menyelesaikan masalah di antara ahli Quba pada waktu tersebut. Yang berlaku antara ahli Quba pada waktu tersebut pergaduhan, sehingga dalam riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Hazim daripada Sayyidina Sahl bin Sa'ad, dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, dalam Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, menyebutkan bahawa anna ahla Quba ikhtatalu hatta taramau bil hijarah. Mereka bergaduh sehingga pakat baling batu sama-sama mereka. Dan dalam riwayat yang lain disebut kata Nabi keluar, dalam sini disebut Nabi keluar seolah seorang diri. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Nabi keluar bersama dengan sahabat Nabi, ada yang disebutkan iaitu Sayyidina Ubay dan juga Sayyidina Sahl ibni Bayda. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, beliau menamakan sahabat yang mengikuti Nabi dalam perjalanan ini. Seterusnya baginda Nabi SAW melantik untuk Sayyidina Abu Bakr menjadi imam. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abi Dawud, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dengan tarik daripada Hammad, mengatakan bahawa Sayyidina Rasul mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Idza hadaratil asru wa lam atika famur Abu Bakrin falyusalli bin nas." Bila mana telah masuk waktu asar, hadaratil asru dengan mana hadarati salatul asr. Maksudnya, telah masuk waktu asar, maka ketika datang aku tidak balik lagi, kata Nabi, maka arahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi di sini kita faham solat yang di sini, hanatis salah di sini adalah dengan makna salatul asr. Telah masuk waktu solat asar. Kemudian Nabi balik pada waktu tersebut. Sayyidina Abu Bakar baru jadi imam. Kemudian Nabi baliklah. Maka waktu itulah berlakunya peristiwa tersebut. Para wanita menepuk tangan dan lelaki pun tepuk tangan di sini. Disebut sini, maka solat Abu Bakar, kemudian datanglah Rasulullah sedangkan para sahabat sedang menunaikan solat. Maka Rasulullah juga SAW ikut masuk saf solat. Para sahabat pun menepuk tangan, memberi isyarat. Ini lelaki tepuk tangan di sini. Ini tepuk tangan pada waktu tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar iltafata Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar berpaling. Karena ramai sangat tepuk tangan, Sayyidina Abu Bakar berpaling. Tepuk tangan di sini dengan makna apa? Falamma aktsaran nasu minat tasfiq. Adakah dengan makna macam ni? Banyak? Tak. Kata Imam Baji, dimaksudkan sini adalah yuridu anna safqa annahu safaqa minhum al-adadul katsir. Itu makna hadis. Aktsarun nas minat tasfiq. Iaitu dengan makna ramai yang tepuk. Bukan maksudnya tepuk tu banyak. Ramai yang tepuk, jadi nampak banyak. Nah, seorang tepuk. Ataupun macam tu, hak lain pun tepuk juga. Jadi nampak ramai. Jadi bukan macam tu. Nanti akan jadi gerakan yang banyak. Karena gerakan tangan, kalau kita mengaji dalam fiqh, tangan beza dengan kaki. Tangan angkat, letak, satu. Kaki, langkah, patah balik, dua. Langkah satu, patah balik, dua. Tangan, angkat,
tetap balik satu. Namam, garu, macam ni. Dikira banyak mana ni? Dia kata garu macam ni je. Tak kata masyayikh kami di Al-Azhar, macam ni pun dikira satu. Sebab dikira sikit. Nah, tak mesti macam ni. Macam ni pun tak apa. Cuma jangan macam ni je. Yang ni dah melampau. Dia akan jadi lebih. Baik. Kemudian seterusnya, panjang. Hadis ni panjang sangat. Saya ringkaskan. Di sini Nabi ketika mana Sayyidina Abu Bakar tidak mahu meneruskan solat. Maksudnya menjadi imam. Lalu Sayyidina Rasul SAW bertanya, "Ma li ra'aitukum?" Tidak minta maaf. Nabi mengatakan, "Ma mana'aka an tasbuta idza amartuk?" Apa yang menyebabkan kamu terhalang untuk terus menjadi imam sedang aku arahkan kamu? Sayyidina Abu Bakar berpaling ke belakang. Kan patah balik belakang. Bukan berpaling-paling, maksudnya iltifat yang ada hajat tidak membatalkan solat. Jadi Sayyidina Abu Bakar berpusing ataupun memalingkan kepalanya dengan tidak banyak gerakan tersebut. Iltifat dengan cara tidak banyak gerakannya. Kalau banyak gerakan, ini termasuk gerakan yang besar. Sama tengkok. Dan kemudian bila Nabi kata macam tu, kata Sayyidina Abu Bakar, "Maka libni Abi Quhafata an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Abu Bakar tidak selayaknya bagi Ibnu Abi Quhafah. Beliau tak kata makana li, kata dia tak kata makana li, tapi kata makana libni Abi Quhafah. Untuk apa? Menambahkan tahqir kepada dirinya, menambahkan kehinaan. Sebut kali dengan ayah dia sekali, tak sebut nama dia saja. Dia tak kata tidak sepatutnya saya, tidak sepatutnya bagi Ibni Abi Quhafah, sebut sekali dengan ayahnya sekali, untuk menunjukkan kerendahan diri dia dengan Nabi. Dan sini menunjukkan bahawa al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Ini kaedah ulama sebut al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Jadi di sini beliau mendahulukan adab daripada ikut arahan. Seorang guru kami, bila mana Maulana Syekh Saleh Ja'fari, ada seorang guru dia nak cium tangan. Dia nak cium tangan guru dia. Guru dia tarik tangan. Satu guru dia kata, "Arjuk la taf'al hadha." Saya harap jangan kamu buat macam tu. Haram. Dia kata jangan kamu buat macam tu, tak boleh. Karena guru dia mentakzimkan muridnya pada waktu tersebut. Tawadhu, guru tawadhu. Maka kata guru dia tadi, kata Syekh Saleh Ja'fari kepada guru tersebut, "Maulana, al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'." Adab lebih dahulu daripada ikut arahan. Kamu arahkan saya tak salam, saya mendahulukan adab dengan kamu daripada ikut arahan. Maka guru dia kata, cium, ambil. Baik. Jadi apa ni, itu boleh guna jugalah. Kalau kata guru kita tarik tangan tak mau bagi, maka kita boleh sebut al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini menunjukkan bahawa wanita yang disuruh untuk tasfih ataupun tasfiq. Di sini bukti tasfiq dengan tasfih satu makna. Buktinya dalam bab disebut tasfiq, dalam hadis disebut tasfih. Aksartum mali ra'aitukum aksartum minat tasfih. Jadi dengan makna tasfiq, sama makna. Tamam? Dan kemudian lelaki disuruh untuk tasbih. Ini berlaku perbincangan panjang dalam mazhab. Wallahu ta'ala a'lam. Terus. Baik, kita nak start gear yang kedua. Jadi mukrid akan baca matan sahaja, sanad dan matan lah, hanya bahasa Arab. Dan tuan-tuan boleh terjemah sendiri dalam otak. Dan kemudian penceramah akan hurai. Kalau tak boleh terjemah dengan otak, tengok syarah lah. Tengok terjemahan. Al-babu al-amalu fi jami' as-salah. Bab amal bagi kesempurnaan solat fardu, solat sunat rawatib. Qala Malik an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghribi rak'atain fi baytihi wa ba'da salati al-'isha'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayarka'a rak'atain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni berkenaan dengan sembahyang sunat rawatib sebelum sembahyang fardu dan juga selepas sembahyang fardu. Jadi Nabi SAW selalunya sembahyang sunat zuhur
sebelum fardu zuhur. Jadi ada sebelum fardu zuhur ni Nabi SAW semayang 2 rakaat dan selepas fardu zuhur juga 2 rakaat. Wa ba'daha raka'ataini. Tapi kalau kita tengok dalam pegangan imam-imam mazhab, di sisi Imam Abu Hanifah, semayang sunat zuhur, qabla zuhur ni 4 rakaat dan juga ba'da zuhur 4 rakaat. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang mana Imam Abu Hanifah ambil jadikan dalil hujah bagi keputusan dia. Dan begitu juga selepas maghrib 2 rakaat, Nabi SAW semayang di rumah. Biasanya Nabi SAW semayang sunat ni dilakukan di rumah. Selepas Isya ada 2 rakaat. Itu kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita, semayang sunat-sunat ni sama ada semayang sunat aba'at ataupun semayang sunat hay'ah, semuanya kalaulah kita lakukan, kita akan dapat pahala ikut amal sunnah Rasulullah. Kalau kita tak buat, tak akan bahaya ni. Lama cabut lari semua. Masuk hantu. Jadi, macam mana? Boleh kawal? Sekejap. Baik. InsyaAllah. Bolehlah. Jadi, kalau kita buat, dapat pahala. Tak buat, apa ni? Teruskan. Duk gempa ni, boleh dengar elok? Okey. Baik. Kalau kita tak buat, kita tak dapat pahala dan tidak ada dosa. Kan? Itu pegangan dalam amalan mazhab Syafi'i. Jadi kita tarjih ke mana? Hak buat ke tak buat? Kalau buat boleh pahala. Tak buat pun tak apa. Jadi kita buat hak mana? Tak buat. Banyak tak buat. Itu kita ni dah jadi ulama tarjih. Tarjih kot tak buat. Jadi begitulah tarjih zaman sekarang ni. Cari ikut kehendak nafsu kita. Tak sama dengan ulama dulu. Baik, ni saya gurau saja. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, semua sunat yang sebut dalam hadis ni semuanya sunat muakkad. Sunat muakkad dalam mazhab Hanafi ni qaribun minal wujub, hampir wajib. Mesti buat. Jadi sebab tu kita cuba tengok tosih. Kalau kita sudah semayang fardu, kita tengah duk sedap duk wirid, dia dah cepat-cepat bangun semayang sunat. Takut tertinggal. Sebab sunat muakkad bagi mereka ni wajib, hampir wajib. Kena buat. Kalau tak buat, kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, bahkan tak akan dapat syafaat Rasulullah. Sampai begitu. Itu kita serah kepada keputusan imam. Baik. Dalam hadis ni, isu utama keadaan sekarang ni lah, iaitu la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fayarka'a raka'ataini. Selepas fardu Jumaat tu, Nabi SAW tidak sembahyang sunat. Maksudnya tidak sembahyang sunat di masjid. Sehingga sampai balik kembali rumah, barulah dia sembahyang sunat 2 rakaat. Kita panggil apa? Sunnah apa? Sunnah ba'diyah. Mana qabliyah? Dalam hadis ni, tak ada. Jadi betul lah mereka kata qabliyah tak ada. Gitu ke? Apa dulu kata qabliyah tak ada, ba'diyah yang ada. Jadi kita kena setuju ke? Nak setuju ke? Setuju mereka.
Faham mereka ni, saya tak mau sebutlah, tak mau cari pasal. Jadi, memang dalam hadis ni ada sebut begini. Jadi ini dalam matan hadis. Yang satu lagi kalau kita tengok dalam Bukhari, lagi kemas dalil bagi mereka. Itu bahaya. Dalam Bukhari ada satu bab, babus salati qabla al-jumu'ati wa ba'dahu. Sembahyang sunat sebelum fardu Jumat dan selepas fardu Jumat. Selepas daripada itu, Imam Bukhari bawa hadis macam ni juga. Ba'dal Jum'ah ada. Qablal Jum'ah tak ada. Itu jadi dalil lagi kemas bagi mereka. Sahih Bukhari ada. Nabi tak semayang qabliyah tak ada. Ba'diyah boleh. Jadi yang faham begitu tu, bukan pengikut-pengikut saja. Imam Hafiz Ibnul Qayyim, dia sendiri pun faham begitu. Jadi dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari, Hafiz Ibnu Hajar kata dalam bab ni, Hafiz Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim faham begitu tu, dia kata salah. Sebab dalam Bukhari, kita kena faham, kalau Imam Bukhari dah sebut dalam terjematul bab tu, itu bagaikan ijtihad Imam Bukhari. Fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh ijtihad Imam Bukhari terserah pada terjematul bab. Terjematul bab lah ijtihad hukum Imam Bukhari. Hadis bab bawah ni dalil bagi ijtihad Imam Bukhari. Jadi bila Imam Bukhari dah sebut qablahu ba'dahu, maknanya qabliyah pun ada, ba'diyah pun ada. Situ satu perkara bercanggah dengan fahaman Imam Ibnul Qayyim tu. Kita tak mau ambil yang bawah-bawah. Kita ambil hak atas selalu. Imam Ibnul Qayyim idola mereka. Nah atas lagi Imam Ibnu Taimiyah, idola besar mereka. Jadi Hafiz Ibnu Hajar kata apa di situ? Uslub terjematul bab Imam Bukhari ni, kadang dia sebut satu hukum ijtihad dalam terjematul bab tu, dan kalau kita cari dalam hadis tak jumpa. Kalau tak jumpa, maksudnya di situ Imam Bukhari, hukum tu dia ambil juga daripada hadis. Takkan Imam Bukhari ni keluarkan hukum tanpa ada dalil. Kalau kita di situ kita nak kacau boleh. Imam Bukhari pun bawa hukum tidak ada dalil. Boleh kan? Kacau sama Imam Bukhari pula. Lebih hebat pada Imam Bukhari kita ni. Jadi kaedahnya di situ, usul Imam Bukhari begitu. Terkadang dia ambil hukum daripada hadis. Dia masuk di terjematul bab. Tapi hadis tu dia tidak masuk di bawah tajuk tu disebabkan hadis tu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Syarat dia memang ketat nak terima satu-satu hadis nak masuk dalam Sahih Bukhari ni. Terkadang Imam Bukhari boleh, Imam Muslim boleh terima sebagai sahih, sanggup masuk dalam Sahih Muslim. Imam Abu Dawud, imam lain ambil dah hadis tu masuk dalam kitab mereka. Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadza hadisun sahihun inda ahli hadis. Imam Bukhari tak mau lagi masuk dalam Sahih Bukhari dia. Jadi hadis berkenaan dengan Nabi SAW sembahyang sunat sebelum fardu Jumat ni, dalam kitab lain, dalam Mu'jam Tabrani dan sebagainya, dalam kitab-kitab lain ada. Sampai dalam mazhab Hanafi sebelum fardu Jumat, qabliyah 4 rakaat. Bukan 2 saja, 4 rakaat. Sunat muakkad pula. Kalau tak semayang, tak sempat. Kalau mai sampai masjid ni dah azan, khutbah. Kita Syafi'i ni khutbah pun boleh semayang lagi kan? Sunat. Hanafi ni wajib dengar khutbah. Bila imam khutbah tak boleh semayang sunat dah. Jadi qabliyah tak dan. Bila dia kena semayang selepas fardu Jumat tu kena semayang. 4 rakaat sebelum fardu tu tadi kena ganti balik. Sampai begitu. Jadi Imam Abu Hanifah faham begitu. Imam Ibnul Qayyim pula faham seperti mana tadi. Dia kata apa? Disebabkan tidak ada riwayat menyatakan
bab qabliyah Imam Bukhari tidak bawa hadis berkenaan dengan sembahyang sunat sebelum fardu Jumat tu. Jadi kita kena faham, bila Imam Bukhari tidak bawa hadis setelah dia sebut dalam terjematul bab tu, itu tidak bermakna hukum tu tidak ada dalil, tidak macam tu. Hadisnya ada dalam kitab lain. Imam Bukhari isyarat dengan ba'dahu tu kepada hadis tu. Jadi untuk faham terjematul bab ni, Syekhul Hadis Maulana Zakaria dah tulis dalam kitab Al-Kanzul Mutawaris Syarhul lil Bukhari 24 jilid dalam bahasa Arab. Mukaddimah di situ ada untuk kita faham terjematul bab saja 70 usul kita kena tahu. Sikit ya, 70 tidak 700, 70 baru. Jadi itu nak faham terjematul bab baru, tak masuk dalam hadis lagi. Itu banyak ilmu perlu. Jadi baik, walaupun begitu, kita jangan kata Imam Ibnul Qayyim ni tak betul, salah. Itu mungkin dia salah erti, salah faham begitu. Ada juga banyak perkara membantu pendapat daripada Imam Ibnul Qayyim seperti mana Maulana Ihsan dah sebut tadi, utamakan amalan penduduk Madinah. Tentang tu Imam Hafiz Ibnul Qayyim sebut dalam kitab Bada'iul Fawaid, dia kata apa? Wa min usuli Malik ittiba'u amali ahli Madinah wa in khalafal hadis. Ini kita kena faham betul. Sebab selalu mereka kata apa? Bila ijtihad imam ke apa-apa pun, kalau bercanggah dengan hadis, kita nak ikut hadis. Yang lain tak mau. Kita tengok Imam Malik macam mana pelaksanaan dia. Hafiz Ibnul Qayyim kata, di antara dasar-dasar Imam Malik ni menuruti amalan penduduk Madinah. Walaupun wa in khalafal hadis, walaupun amalan penduduk Madinah tu bercanggah dengan hadis, dia akan ikut amalan penduduk Madinah juga, tak ikut hadis tu. Kata Imam Malik tak betul lah. Dia ikut amalan penduduk Madinah tu, tak ikut hadis tu. Jadi Maulana dah bagi faham tadi. Jadi seperti mana saya dah bagi tahu tadi, di mana sahaja ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, anggaplah hadis tu mansukh, mesti ada hadis nasikh. Cuba tengok Imam Malik dalam mazhab dia, waktul karahah ni dua. Waktu zawal ni tidak karahah. Selalu kita tahu ni tiga kan. Waktul karahah dalam mazhab lain selain daripada Imam Malik, tiga. Jadi Imam Malik kata dua. Sebab apa? Sebab dia jumpa amalan penduduk Madinah ni, waktu zawal ni sembahyang sunat. Jadi Imam Malik kira amalan penduduk Madinah ni hukum tetap seperti mana Maulana dah bagi tahu tadi, dan hadis tu dia kira mansukh. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, hadis yang menyatakan waktul karahah 3 pun ada. Waktul karahah 2 tidak ada tidak ada, waktu zawal tu pun ada hadis dalam tu. Jadi sekarang kita boleh nampak di situ yang bercanggah tu ijtihad Imam Malik dengan hadis ke hadis sama hadis. Cuba jawab. Bercanggah apa? Hadis sama hadis ke ijtihad imam dengan hadis? Hadis sama hadis. Bukan imam tu bercanggah dengan hadis. Maknanya setiap keadaan ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis, memang begitu. Di situ mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam. Asalnya yang bercanggah ni hadis sama hadis. Bukan ijtihad imam tu suka-suka pergi bercanggah dengan hadis, tidak. Imam ni buat apa? Selesaikan masalah percanggahan hadis tu. Kemudian dia buat penetapan hukum. Itulah cara imam-imam tu. Jadi Imam Malik, bila dia tengok amalan penduduk Madinah tu, menepati dengan hadis yang nyatakan waktul karahah 2 tu. Jadi di sisi Imam Malik, hadis tu nasikh, waktul karahah 3 tu mansukh. Itu di sisi Imam Malik. Jangan masuk campur dengan imam lain. Kenapa Imam Malik kata mansukh, tak ambil hukum 3 waktu karahah tu? Imam Syafi'i pula 3 waktu pula. Imam Malik kata mansukh kan? Tak boleh begitu.
kita ambil ijtihad seseorang imam, salahkan ijtihad imam lain tak boleh. Itu tidak ada kaedah. Imam Syafi'i ikut ijtihad dia. Bukan Imam Syafi'i tak tahu Imam Malik dah buat keputusan begitu sebab dia anak murid Imam Malik. Dia tahu. Dia pun mujtahid juga, dia boleh keluarkan hukum. Begitulah. Kita kena duduk situ. Mana-mana saja kita nampak ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana ayat ataupun hadis, kita anggap sahaja ayat ataupun hadis tu mansukh ataupun marjuh di sisi imam. Kita tetap ikut ijtihad imam tu insyaAllah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni simple ya. Iaitu Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Rasulullah SAW datang ke Quba dalam keadaan menunggang, ada juga dalam keadaan berjalan kaki. Ada riwayat dalam Bukhari mengatakan Nabi datang pada setiap hari Sabtu. Dan ada riwayat dalam Muslim mengatakan Nabi solat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi di sini ulama kata apabila Nabi datang menziarahi satu tempat, berarti tempat itu adalah tempat yang barakah lah, tempat yang baik. Di mana kita juga disunatkan untuk menziarahi Quba. Biasanya orang kalau pergi haji atau umrah, kalau ada peluang dia akan ziarah ke Quba atau Masjid Quba. Dan kenapa Nabi pergi ke sana? Ulama kata ada khilaf. Ada yang kata mungkin nak menziarahi orang Ansar di sana atau ingin solat di masjid sana dan lain-lain lah. Dan di sini dibagi tahu juga dalam keadaan berjalan kaki ataupun menunggang. Jadi bermaksud dua-dua boleh lah. Kalau kita nak pergi ke mana-mana tempat, sama ada Quba ataupun masjid-masjid lain, boleh dalam keadaan kita berjalan kaki ataupun menunggang. Tidaklah dikatakan lebih baik tu berjalan kaki ataupun menunggang lagi baik, tapi dua-dua diperbolehkan. Allahu a'lam. Salatul khawfi, bab salat khawf. Qala Malik عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذي معه ركعة استأخروا مكان الذي لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذي لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berkenaan dengan salatul khawf. Salatul khawf dengan makna salatu halal khawf. Maksudnya salat ketika dalam keadaan ketakutan. Jadi dimaksudkan dengan khawf, kata ulama, adalah dengan khawful adu ataupun qital. Takut dengan musuh ataupun peperangan, ataupun al-khawf ala malihi au nafsihi, ataupun takut dengan hartanya dicuri dan seumpamanya. Jadi itu makna salatul khawf. Dan kemudian hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Nafi', Imam Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Nafi' anna Abdullah bin Umar. Riwayat yang diambil oleh Al-Imam Malik daripada Sayyidina, yang menyambung kepada Sayyidina Ibnu Umar melalui 3 orang. Yang pertama, ini sanad yang paling tinggi, iaitu Sayyidina Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Yang kedua, Sayyidina Malik daripada Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar daripada Sayyidina Ibnu Umar. Yang ketiga, Sayyidina Malik an Abdullah bin ibni Jabrin Ibni Jabr ibni Atik. Ini yang ketiga. Jadi 3 orang yang meriwayatkan, yang menyambung, itu sanad paling tinggi daripada Imam Malik menyambung kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yakni dengan hadis Sunaiyat.
Nanti akan jumpa lagi dalam ni insya-Allah. Kemudian solat khauf ada 4 jenis. Ini solat yang pertama ni yang disebutkan dalam hadis ni juga tidak salah kalau kita katakan bahawa ini adalah solat bizati ar-riqa, dipanggil bizati ar-riqa. Jadi solat Nabi SAW di zati ar-riqa. Jadi bentuk solat di zati ar-riqa itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, solat Nabi di asafan. Yang ketiga, solat Nabi di batni nakhlin. Dan yang keempat barulah solat syiddatil khauf. Ada 4 jenis solat khauf. Jadi solat yang pertama ni yang kita dibaca dalam hadis ni adalah solat zatir riqa. Cara dia dengan apa? Dengan keadaan musuh bukan berada daripada arah kiblat. Itu satu. Atau musuh berada pada arah kiblat tetapi ada penghadang. Di sini dalam riwayat dalam syarah disebut fatakunu ta'ifatun minhum bainahu wa bainal adu. Dan disebutkan dalam syarah para ulama bahawa tidak sampai anak panah kepada tentera Islam. Jadi maksudnya fi hail, ada penghadang. Dan kemudian dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Jadi solat di sini sama ada solat dengan 1 rakaat, solat yang 2 rakaat. Maksudnya imam akan jadi imam pada rakaat yang pertama. Kemudian imam akan meneruskan sehingga solat yang kedua, dan kemudian yang kedua akan menjadi haris, penjaga kepada yang saf yang pertama. Kemudian yang kedua pula, saf kedua pula akan meneruskan solat dengan imam, dan kemudian akhirnya semua akan tamat dengan masing-masing. Itu cara dia. Nanti ini dalam kitab fiqh lah. Ini saya sebutkan cara ringkasnya. Itu solat kalau 2 rakaat. Kalau solat 3 rakaat, 2 rakaat bersama dengan imam, 1 rakaat mereka akan solat sendiri. Kalau solat 4 rakaat pula, 2 rakaat bersama dengan imam, dan 2 rakaat lagi pun akan ikut imam pula, dan kemudian mereka akan selesaikan solat dengan sendiri. Kemudian ada solat dengan asafan. Asafan kalau musuh berada daripada arah kiblat dan tidak ada penghalang. Dan kemudian tentera muslimin ramai. Ataupun ada cara dia juga yang perlu untuk kita buka dalam kitab fiqh. Dan kemudian yang ketiga, solat bi batni nakhlin. Solat batni nakhlin, musuh berada bukan pada arah kiblat. Yang ni cara lain pula. Dan kemudian yang keempat, solat syiddatil khauf. Solat syiddatil khauf dengan cara solatlah dengan apa keadaan sekalipun. Tamam? Dengan keadaan apa sekalipun. Iaitu dengan bentuk yang boleh pada waktu itu. Sama ada berlari, sama ada berjalan, sama ada berkenderaan, sama ada dia merangkak dan seumpamanya. Itu dipanggil syiddatil khauf. Jadi dia melakukan dengan apa yang kadar dia boleh. Ini ada masail yang dibincang oleh para ulama, boleh dilihat dalam kitab fiqh. Jadi ini yang kita sebutkan pada bab ini mungkin dalam solat zatir riqa. Itu insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.